Okey, nak minta Arif, baca doa Arif. Amin. Slow je Mak Arif ni. Cik dengar juga. Okey. So seperti yang dijanjikan lah. So hari ni kita nak masuk kata 3 dah. Hari ni. Alhamdulillah kan saya sini lah you all nak masuk form 3 dah kan. Okey, so saya cerita sedikit dulu mengenai bab dalam tingkatan 3. Okey, tingkatan 3 ni dia dah mudah sikit lah bagi saya. Mudah sikit daripada form 2 sebab sebelum ni korang belajar form 2 ada berapa belas? 13 tak salah saya. Ada 13 bab kan. Tapi bila masuk form 3 dia hanya ada 9 bab saja. Dan bab dia pun dah makin mudah. Ada bab yang susah. Tapi most of them is the easier one lah. Kan yang mudah-mudah aja. Okay, so bab pertama index. Bab kedua bentuk piawai. So boleh cakap senang lagi. Lepas tu bab ketiga matematik pengguna. Yang ini awak kena faham betul-betul ayat dia cakap apa. Sebab dia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Yang keempat lukisan berskala tak ada masalah. Bab kelima nisbah trigonometri. Korang dah belajar dulu waktu form 1. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tu. Lebih kurang lah tu. Dia pasal segitiga je nisbah trigonometri ni. Lepas tu sudut dan tangent bagi bulatan ni agak susah sikit sebab bab dia panjang. Yang ketujuh plan dan dongakan senang sangat. Tak perlu fikir. Maksud saya fikir dalam erti kata kira lah. Awak hanya tengok dan lukis saja. Lepas tu bab 8 pun lukis juga locus. Bab 9 sikit je. Dia 91 iaitu garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. So nak comparekan form 1, form 2 dengan form 3. Boleh cakap form 3 lah paling mudah. Tapi kalau you tak master form 1 dengan form 2. Dia akan susahkan sikit lah form 3 ni. Dia tak related sangat pun. Tapi ada yang related lah. Okay. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. So kita mula. Your recording. Okay. So kita mula dengan bab pertama. Tingkatan 3. Iaitu index. So bab ini nama dia index. So kita mula dengan bab pertama index. Macam biasalah kan. Saya terang dulu. Lepas tu nanti you all salinlah nota dia. Okay. So dalam indeks ni ada dua benda sahaja kita kena tahu. Yang pertama tata tanda indeks dan yang kedua adalah hukum indeks. So untuk tata tanda indeks kita ada dua benda saja. Yang pertama, okay tengok kat sini kan. Kita ada A ni. A ni besar kan. So A ni nombor lah. Boleh jadi nombor, boleh jadi huruf. Dan A ni nama dia asas. Asas. Perkara asas. Ataupun asas lah. Kita tak panggil perkara asas. Asas. Kalau perkara asas maksudnya kita nak letak dia dekat depan sekali. So ini A ni maksudnya asas. Kalau ada nombor, contoh saya tuliskan 8 kuasa 2. So 8 ni asas dan 2 ini adalah indeks. So untuk asas boleh jadi nombor ataupun huruf. Tapi untuk indeks biasanya hanyalah nombor sahaja. Huruf tak terlibat. Sebab apa? Kejap lagi kita tengok. Kenapa huruf tak terlibat? Kenapa dia nombor sahaja? Okay? So ingat yang besar tu asas, yang kecil tu indeks. Indices kalau bahasa Inggeris dia. Base and indices. Alright. So apa maksud indeks tu? Indeks tu kita nak tahu berapa kali kita darab asas tu. Kita darab nombor asas tu. Contoh yang ni saya bagikan. 8 kuasa 2 ni maksudnya 8 darab 8. Okey, cuba tekan kereta. 8 darab 8 dapat berapa? Dapat berapa 8 darab 8? Dapat? 64, betul. Okey, sekarang cuba tekan 8 kuasa 2.
So jawapan dia masih sama ya, 64. Kalau dapat line tu, something wrong somewhere lah. Okay. Sebelum kita nak move, saya nak ajar macam mana nak tekan kalkulator untuk yang pakai kalkulator warna kelabu. Okay. Alright. So korang nampak tak button yang macam jerung ni? Ni. Siapa yang pakai kalkulator kelabu Ini maksud dia kuasa. Contoh awak nak tulis 8 kuasa 7. Kita tak ada kuasa 7 dalam kalkulator. Kalau pakai kalkulator kelabu, awak boleh padam je macam gini. Nampak? Salah. Kalau pakai kalkulator kelabu, awak boleh padam macam ni je. Tapi kalau pakai kalkulator warna kelabu tu, awak kena tulis 8 bentuk tu 7. So inilah maksud dia 8 kuasa 7. Kenapa saya ajar? Sebab dalam indeks ni bukan 8 kuasa 2 paling tinggi, bukan 8 kuasa 3 paling tinggi. Dia boleh jadi 8 kuasa berapa saja. Indeks tu boleh jadi apa-apa kuasa saja. So awak kena tahu macam mana nak masuk dalam kalkulator. So ini kuasa berapa. Kalau untuk punca kuasa pula, awak kena tekan butang shift dan punca kuasa. Gitu. Sorry. Bukan shift punca kuasa. Awak kena tekan butang shift dengan ni. Sebelah ni. Kat sini dia ada X. Punca kuasa macam ni. Simbol dia warna kuning tu. So tekan shift dan tekan ni. So boleh tulislah berapa. Lepas tu shift X tu untuk punca kuasa. Contoh punca kuasa 7. Ni kejap lagi kita akan guna. Ni saya bagi tahu je dulu. Okay. So kena ingat Indeks tu maksud dia apa? Indeks tu dia nak bagi tahu berapa kali awak darab benda tu. So kalau 7 kuasa 10, maksudnya 7 tu ada darab 10 kali. So terus masuk je dalam kalkulator 7 kuasa 10 dapat berapa? Gitu Okay. So untuk yang pertama contoh dia 2 kuasa 3. So maksud dia apa? 2 darab 2 darab 2. So cukuplah 2 ni 3 kali. So samalah dengan 2 kuasa 3. Cuba masuk dalam kalkulator. 2 darab 2 darab 2 dapat 8. Sama dengan 8. Kalau 2 kuasa 3 pun sama juga dapat 8. You all will try masuk dalam kalkulator Okay. So itulah nama dia indeks. Nombor dia kat atas tu. So itu adalah tata tanda indeks. Tata tanda indeks tu macam mana kita nak explain. Nak tulis indeks tu macam mana. Alright, contoh yang kedua, negatif 4 kuasa 4 maksudnya negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4. Okay. So dia negatif 4 kuasa 4. So dapat negatif 256. Kalau buat negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4 pun akan dapat sama juga. 200 negatif 256 juga. Okay? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay, so boleh lagi So baru sikit je tu. Okay. So ini adalah daripada kalau soalan tu tanya, tolong nyatakan ke, tolong berikan ke daripada indeks untuk jadi nombor bulat. So ini indeks pergi nombor bulat. Ni nama dia nombor indeks Indeks pergi nombor bulat. Okay. So seterusnya, kita nak tukarkan indeks tu kepada satu-satu asas. Macam mana kita nak tukarkan? Sama macam awak cari faktor sepunya terbesar. Sama je cara dia, iaitu kita akan buat yang petak bahagi tepi tu. Okay. So, ini kan 81 asas 3. Saya bagi contoh macam mana nak buat Saya buat colour pink lah. Comel sikit. Okay, dan. Okay. 81 duduk kat sini kan. So, kita akan buat bahagi 3. So, buat 81 bahagi 3 dapat 27. So, 27 bahagi 3 dapat 9. 9 bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1. So cukuplah sampai sini. Sampai 1 kan, dah jumpa 1 kan. So sebenarnya dia berapa? Asas dia 3. Dia punya indeks rasa-rasa berapa? Aisyah Safia.
X. 4. Ya, betul. X dia 4. So tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 3 kali, maksudnya kita darabkan dia sebab tu dah jadi 3 kuasa 4. Okay, faham tak? Rasa okey tak sampai sini? Okey. Okey buat macam ni. Yang mana tak buka mic tu. Boleh Haziq ni salah tekan ke ada soalan? Macam gini Haziq, bukan macam gini. Sekejap Azan Dia boleh salin dulu yang atas ni. Sementara azan. Alright. Sambung Okay, so saya akan tulis nota ni kan. Okay. So ini cara nak tukar indeks. Ingat nak tukar indeks, dia tanya nombor bulat, pergi indeks lah cerita dia sekarang ni. Ini soalan nombor bulat kepada indeks. Dan asas dia diberi. Asas diberi. Okey. Ada soalan, nanti kita akan tengok dalam buku, soalan yang asas dia tak bagi. Tapi biasanya dia akan bagi tahulah dia nak asas berapa. Nanti saya ajar pula macam mana kalau asas itu tak diberi. Okey. So ini yang pertama tadi. 81 tukar kepada asas 3. So 3 tu duduk dekat tepi. Kita akan bahagi nombor tu dengan 3 lah. Cikkan sikit. Situ. Okey. So next 625 asas negatif 5. So tulis 625. Kita buatlah asas negatif 5. So tekan calculator. Mesti ada negatif 5 sebab dia minta asas negatif 5. Sebab nombor tu untuk asas tu dia boleh jadi nombor, boleh jadi huruf. Tak ada isu pun. Tapi kalau untuk indeks mestilah nombor sebab kita nak tahu dia darab berapa kali. Tak bolehlah jadi huruf. So 625 bahagi negatif 5.
awak akan dapat negatif 125. So, ini bahagi lagi negatif 5. Negatif 125 bahagi negatif 5. Dapat 25. So, 25 bahagi negatif 5. Dapat negatif 5. So, negatif 5 bahagi negatif 5 dapat 1. So, jawapan dia berapa ni? Aira Kaisara. Negatif 5 kuasa 4. Ya, negatif 5 kuasa 4. Bagus. So, saya rasa semua orang dah faham dah ni. Ada yang tak faham tak? Nak buat macam mana ni? Nak tukarkan asas? Tak ada? Tak ada? Semua orang faham Okey. So, sekarang tukarkan C dan D. Tukarkan sekarang. Untuk soalan C dan D. Yang atas tu boleh salin dulu. Sambil salin, sambil buat yang bawah tu juga. Buat terus C dengan D. Kalau tak faham, tolong tanya. Saya bagi masa sampai pukul 8.50. Siapkan C dengan D. Ready saya akan tanya sesiapa sahaja. Okay, 30 saat lagi. Alright, so settle. Aira hantar kat saya jawapannya. Betul Aira? Okay. So saya nak tanya. Siapa yang saya nak tanya ni? Siapa yang terkena? Okay, Aiman. Aiman. Yang 32 tukar asas 2 ni awak dapat berapa? Aiman. Oh, Aiman. Sekejap cikgu belum siap. Cepat sikit abang. 2 minit dah. Ahmad Danish.
Dapat apa? 2/5. Ya, 2/5. Betul. Okay, so cara buat dia, ambil dulu 32 tu. Lepas tu letak 2 kat tepi ni. So dapat apa bawah dia ni? Danish. 16. 32 bagi 16. Lepas tu 16 bagi 2? 8. 8. 8 bagi 2? 4. 4. 4 bagi 2? 2. 2. 2 bagi 2? 1. 1. So kat sini kita pun kira dia punya 2 tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So samalah dengan 2/5. Ni ada juga tau keluar dalam soalan SPM. Tukarkan asas dia. Dia ada cara guna kalkulator. Tapi biasanya dia akan tanya macam beginilah. Tak boleh guna kalkulator. Kalkulator hanya boleh guna asas 10, 8 dengan 2 je. 3 nombor asas ni je boleh guna. Yang lain tak boleh guna kalkulator. Kena kira macam ni. Okay. So seterusnya D saya nak tanya Darwish. Darwish D, Darwish. Dapat berapa? Darwish. Okay. Last. Kita tunggu jap jawapan Darwish ni. Ni nampak macam susah kan sebab dia per, dua-dua per. Tapi tak ada masalah pun. Awak kan pakai kalkulator. Bukannya kena kira manual macam sekolah rendah. Cepat sikit Darwish. 4/5 kuasa berapa? 64/125. 4/5. Simpan je ni. Dah ke belum Darwish? Kejap. Darwish hantar jawapan kat saya dah. So Darwish dapat 64. 64 kenapa saya nampak? Kejap. Baik Darwish, siapa yang asas ni? Terbalik ni awak buat ni. Asas tu apa Darwish? Asas tu nombor yang besar. Yang kita nak bahagi itulah asas. Asas tu ni yang kita nak bahagi. So nanti jawapan akhir akan dapat 4/5 asas berapa? Bukannya 64/125 asas berapa? Faham tak Darwish? Awak buat terbalik ni. Cuba tengok soalan ni, atas ni. Saya minta asas 2 kan? So jawapan yang last, 2 tu lah yang besar. Sebab apa? Ini asas. Yang ini indeks. Kan dua benda tu kan berbeza. Asas dengan indeks. Tak bolehlah gabungkan. Yang soalan ni, ini apa? Ini nombor. Soalan dia lah nombor bulat ke, nombor bercampur ke, suka hati dia nak bagi apa. So salah bahagi tu Darwish. Cuba betulkan sekejap Darwish. Yang lain pun sama. Kalau ada salah tu. So make sure last kali dapat 6 pula lah. 4/5 asas 3. Buatlah 64/125 bahagi 4/5 dapat berapa? Lepas tu jawapan dia bahagi lagi dengan 4/5 dapat berapa? Lepas tu lagi bahagi lagi 4/5 dapat 1 lah sekali. So confirm lah sini 4/5. Sini ni cari berapa kat situ. Okay, ada soalan tak semua orang? Boleh tak? Tak faham tolong tanya Okay, Ariana okay? Okay. So next, kita akan belajar hukum indeks ataupun hukum tata tanda indeks lah. So hukum indeks ni ataupun law of indices adalah sangat penting sebab awak boleh jadi lupa
Bila lupa, automatik jadi salah lah jawapan tu. Senang cerita. Okey, so saya terangkan satu-satu Dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis hukum indeks. So hukum yang pertama. Okay, nampak kan ni? Huruf N kuasa 4 darab N kuasa 5. Nampak tak? Dia punya asas dia N. Asas dia sama ke tak? Asas sama. Mesti asas sama Kalau nak lakukan apa-apa operasi untuk hukum indeks, asas tu mesti sama. So bila awak jumpa soalan indeks nanti, kalau tengok asas dia berbeza, awak kena tukarkan jadi asas yang sama. Biasanya kita nampak lah asas tu berbeza. Okey. So ini 6 kuasa 4 darab 6 kuasa 5 kan. So dia akan jadi N 6 pula dah. N 4 tambah 5. So sini daripada darab, dia akan jadi tambah. Siapa yang tambah? Hanya dia punya indeks saja, dia punya kuasa saja yang tambah. So akan jadi N kuasa berapa? Haziq Nizam. Kuasa berapa? N kuasa berapa? Aduh. N kuasa 9. N kuasa 9. Gitu je. Ingat, kalau jumpa nombor berkaitan indeks yang asas dia sama, bila operasi darab, dia akan jadi tambah. Tukar jadi operasi tambah. So itulah indeks. Sekejap saya rasa macam gelap sangat ni. Saya nampak. Cerah sikit. Okey, so inilah N kuasa 9. Okey, boleh Ini darab. Darab akan jadi tambah. Yang tambah hanya nombor indeks dia saja. Asas dia tak terlibat sebab asas dia dah sama. So tak ada masalah. Alright, seterusnya. N kuasa 6 bahagi N kuasa 2. So rasa-rasa kena buat apa Wafiuddin? N N 6, apa dia dengan 2? Wafiuddin rasa apa dia? Kalau darab sama dengan tambah, kalau bahagi sama dengan apa Wafiuddin? Yes, tolak. So N tolak 2. Dapat berapa Wafiuddin? N 6 tolak 2. Dapat jawapan N kuasa N kuasa 4. So bila dia darab, daripada darab, dia akan jadi tolak. Syarat dia mesti asas sama juga. Kalau berbeza, tak boleh nak selesaikan lah. Maksudnya dia macam tu sahaja. So mesti asas sama juga. Okay. So darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. So sekarang kita tengok yang ketiga, hukum indeks yang ketiga, 1/N kuasa 3. Okey. So sekarang ni N kuasa 3 ni kat bawah kan. Kalau kita naikkan dia ke atas, dia akan dapat N kuasa negatif 3. So daripada dia satu nombor yang positif, dia akan jadi nombor yang negatif. Gitu. So yang ini terbalikkan pula. So 1/N kuasa negatif 4 kan. So bila kita buat naik atas, dia akan jadi N kuasa 4. So semuanya bergantung kepada nombor yang ada dekat bawah ni. Waktu keadaan dia kat bawah. Kalau dekat bawah dia negatif, naik atas dia akan jadi positif. Kalau kat bawah dia positif, naik atas dia akan jadi negatif. So ini hukum yang ketiga. Yang ketiga. So yang pertama darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. Kalau 1 per naik atas dia akan berlawanan dengan apa yang dia ada mula-mula. Okey. So yang keempat, N2, N kuasa, ni kuasa tau. Saya kecilkan sikit lah. Atas ni boleh nampak. So N kuasa 2/4. So 2 ni tadi kita tahu dah. Kena buat apa? Berapa kali darab. Ataupun kuasa lah senang cerita. Kita tulis kuasa lah. So 2 ni sama dengan kuasa. Dia kuasa berapa? 4 ni sama dengan punca kuasa. So ini pun kena ingat. Atas kuasa, bawah punca kuasa. So dia akan jadi apa jawapan dia? Punca kuasa 4 N
kuasa 2. Nampak? 4 tu dia duduk kat bawah kan. So dia jadi punca kuasa. Ni jadi punca kuasa ni. 2 tu duduk kat atas kan. So dia jadilah kuasa berapa. So itulah kalau dia ada pecahan dekat indeks dia. Yang bawah tu punca kuasa, yang atas tu kuasa berapa. So sama juga yang ini. Siapa nak teka ni? Punca kuasa 3, M4. Dia akan jadi apa? M, apa dia? M kuasa apa? Tulis M kuasa apa? Rasa-rasa jadi apa? M kuasa? Alif Aiman, M kuasa apa Alif Aiman? Tak dengar. Tulis Alif. Tulis Alif. Saya tak dengar. Tak dengar langsung. N kuasa, kuasa berapa awak rasa? M kuasa berapa? Cepat Alif, tulis Alif. Ya, M kuasa 4/3. Nampak tu. Fahamlah tu. M kuasa 4/3. Sebab 3 tu punca kuasa, 4 tu kuasa. So 4 tu automatik akan duduk atas dan 3 tu akan duduk bawah. So itulah indeks. So ini kita dah belajar 4 jenis hukum indeks. So hukum yang kelima macam gini. N kuasa 2 dalam kurungan ada 4. So bila macam gini, kita belajar kalau ada kurungan maksud dia apa? Kalau kurungan tu maksud dia darab kan. Kalau darab jadi tambahkan tadi kat atas kan. Tapi untuk kes yang ini bukan. Dia kena kembangkan. Maksudnya N kuasa 8. Iaitu 2 darab 4. So gitu. Kalau ada kurungan maksudnya kita kena expand ataupun kembangkan masuk ke dalam macam tu. Ini senang kan? Maksudnya basic je kan? Bayangkan ada soalan macam ni. J N kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2. So kita kena masukkan kuasa 2 ni dekat N dan juga dekat J. So dia akan jadi J kuasa 2 N kuasa 4. Mesti masukkan dekat semua yang ada di dalam kurungan tu. Bukannya hanya pada sebelah dia saja, mesti kat semua. Okay. So yang ni pula. 12N kuasa 2 sama juga kena masukkan dekat semua. Termasuk nombor. So 12 dengan N kuasa 2. So kat sini dia akan jadi 12 kuasa 2 N kuasa 2. Tapi 12 kuasa 2 kita boleh masuk dalam kalkulator. Okay, cuba tekan 12 kuasa 2 sama dengan berapa? Ariana, sama dengan berapa 12 kuasa 2? $144. Ya, betul. So akan dapat 144 N kuasa 2. Gitu. Kita mesti masukkan ke dalam kuasa yang kat luar tu. Kalau di dalam kurungan lah. Kalau darab, tak perlulah, tambahkan saja. Kalau bahagi, tolak. Kalau duduk bawah, naik atas terbalik. Bawah positif, atas jadi negatif. Kalau bawah negatif, naik atas jadi positif. Punca kuasa dekat bawah, kuasa dekat atas. Dan yang ini darab masuk dalam. So dah 5 dah hukum indeks kita tahu. Dan yang terakhir, N kuasa kosong. Okay. N kuasa kosong awak tak tahu berapa kan? Sebab kita tak boleh tekan kalkulator sebab asas dia huruf. Okay, cuba tekan kalkulator. 5 kuasa kosong dapat berapa? Siapa yang tak boleh tekan kalkulator bagi tahu Penting ni kena tahu. Tekan kalkulator. Ya, betul. 5 kuasa kosong sama dengan 1. So, rasa-rasa kalau N kuasa kosong sama dengan berapa? Sama dengan 1 juga. So, apa-apa sahaja asas yang kuasa dia kosong, dia akan dapat 1. So, itulah 5 hukum indeks yang awak kena tahu. Contoh kalau dia tulis
N saja, maksud dia N kuasa 1 lah. Tapi kalau dia dah state N kuasa kosong, maksud dia sama dengan 1. N kuasa 1 tak sama dengan 1 tak sama dengan 1 dia sama dengan N je. Contoh 7 kuasa 1 sama dengan 7 lah. 7 tak ada darab apa-apa. Ada sekali je. So sama dengan 7. Sebab itulah dia tak sama dengan 7 kuasa kosong. Gitu. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay, semua orang clear Tak faham tolong tanya. Okay, so boleh salin. Saya bagi masa sampai pukul 9, 8 minit. 9 minit lah. Ada soalan tanya Lepas kita nak buat latihan dah. Alright. Siapa yang tak sempat siap lagi? Tak sempat siap lagi, angkat tangan. Kalau dah siap, turun tangan Darwish seorang je. Kita tunggu je Darwish ni. Okay, yang mana yang dah siap, boleh terus buka yang saya hantar dalam grup tu. Latihan tu. Yang practice formative 1.1. Okay, so Darwish dah siap lah. Practice formative form 3. Okay. 1.1. Okay, ini dia. Muka surat 3 Saya dah hantar dalam grup ni. Okay, so yang pertama, soalan yang pertama. Ungkapkan setiap pendarapan berulang yang berikut dalam bentuk indeks. So maksudnya dia nak berapa? Asas berapa? Kuasa berapa? Gitu. Okay. Cuba buat dulu nombor 1 ni. Bagi masa A, B, C, D. 4 minit. Sekejap je buat dia ni.
4 minit. Sekejap lagi saya bagi jawapan. Check. Betul tak ke salah? Sembilan 15. Macam lama sangat lah pula. Okay, 9.13 saya tunjuk jawapan. Cuba buat dulu sendiri. Alright. Dah pukul 9.13. Tak sabar-sabar ke saya sebab ni senang sangat. Okay, so macam yang nak buat, tengok nombor ni berapa? 5 kan? So 5 tu lah asas dia. So 5, zoom sikit lah, kecil sangat. Okay, so dapatlah 5 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 5 kuasa 7. So yang ni negatif 3, 1, 2, 3, 4. Negatif 3 asas 4. Ataupun awak nak tulis macam ni pun boleh. Negatif 3, 4. Sebab negatif 3 yang dalam ni kuasa 1. Kalau dah nak masuk dalam pun 4 tu, dapatlah negatif 3 kuasa 4 juga. Sama je. Okay, so seterusnya negatif 1.2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Kuasa 5. Dan yang terakhir 4/9 kuasa 3. Sebab ada 3 kali nombor dia. Senang kan? Okay, so itu yang dia suruh ungkapkan dalam bentuk indeks. So sekarang ni dia bagi nombor bulat ataupun nombor pecahan, tak kisahlah nombor apa-apa. Dia suruh ungkapkan dalam bentuk indeks. Tadi tu darab nak jadi indeks. Sekarang ni nombor nak jadi indeks. Okay. Dekat sini dia tak bagi tahu awak pun asas berapa yang awak nak. Okay. Macam mana awak nak buat? Jawapan dia adalah try and error. Kita nak jalan kira, tapi sebelum dapat jalan kira boleh tak guna kalkulator? So jawapan dia boleh. Okay. So contoh kat sini saya bagi 729. Tak nak tukar pula kamera belakang ni. Okay. So soalan dia 729 kan? So buat punca kuasa, try dulu punca kuasa 2. Masuk 729. So dapat jawapan 27. So boleh tak buat 7 kuasa 2? Buat apa tu asas 27? Bolehlah 27 kuasa 2. Nampak? Dapat juga jawapan nombor bulat kan? Saya kata, tak naklah buat asas 2. Saya nak try asas 3. Okay, dapat juga 9 kuasa 3. Boleh juga. So saya cakap, tak naklah buat kuasa 3. Nak buat kuasa 4 lah. Oh, kuasa 4 dah tak dapat dah. Dapat point. Kuasa 5 tak dapat juga. Kuasa 6 dapat 3. So jadi 3 asas 3 kuasa 6. Asas dia 3, nombor atas tu 6. So untuk buat soalan 2 ni, awak kena try and error. Nanti dalam periksa pun, kalau seandainya tak diberi
asas berapa. So you have to try and error lah. Try and error tu maksudnya cuba. Cuba masuk dalam kalkulator apa yang dapat. Okay. So saya nak minta korang buat 729. Tekan 729 punca kuasa 3729. Masuk dalam kalkulator dapat berapa? Siapa yang tak boleh bagi tahu? Sebab ada kelas lain tu memang dia tak tahu nak buat macam mana. Okey tak yang pakai kalkulator kelabu? Biasanya kalkulator kelabu yang gelap tu lah masalah sikit. Sebab dia tak complete set dia. Okay, Aira. Ya, Aira? Macam mana nak buat punca kuasa? Okay, macam mana nak buat punca kuasa 3 tu kan? Ya, saya bagi punca kuasa 3 Tukar-tukar, saya nak punca kuasa 6. Punca kuasa 3 ada je kat situ. Sekejap saya tunjuk gambar kalkulator. Sekejap, saya rasa saya ada video dia. Saya rasa saya ada video dia. Okey. Ni dia. Nombor dia. Okey. Siapa yang pakai kalkulator macam ni, nampakkan skrin saya kan? You all kena tekan kalau nak buat kuasa selain daripada kuasa 3. Okey. Kalau kuasa 2, ada kat sini. Kalau kuasa 3, tekan shift. Butang ni juga. Itu kalau kuasa 3. Sekarang ni isunya saya nak punca kuasa 6, 7, 2, 9. So macam mana nak tekan 7, 2, 6, 2, 9 punca kuasa 6 ni? Tekan 6, shift, ini. Nampak tak ada X ni? Cuba tekan. Tekan nombor 6 dulu. 6, lepas tu tekan shift, punca kuasa X, 7, 2, 9. Masukkan je bawah 7, 2, 9. Tu dekat bawah X. Dapat tak Aira? Sampai 3, betul tak? Sama tak? betul. Betul. Itulah cara nak tekan kalkulator warna kelabu gelap ni. Okay. So kalau yang tadi, kuasa, kalau kuasa tu lebih daripada 2 dan 3, kita tak tekan shift lah. Kita terus tekan ni je. Contoh, 8 kuasa 7. So 8, yang ni 7. Kalau nak buat punca kuasa selain daripada 2 dengan 3, sama juga. Cuma kena tekan butang shift. Sebab atas ni warna kuning. Ni warna kuning kan? So sama dengan warna shift kan? Sebab tu kita tekan shift. Okay, boleh Okay. So kalau buat 7, 2, 9 ni, punca kuasa 6, awak akan dapat 3. 3 kuasa berapa? 3 kuasa berapa? Aisyah Safia. 3 kuasa berapa Aisyah Safia? Kalau punca kuasa 7, 2, 9, punca kuasa 6, 7, 2, 9 sama dengan 3. So kalau kita nak tukar dia jadi asas 3, 3 kuasa berapa sama dengan 7, 2, 9? Kuasa 6. Ya, 3 kuasa 6. So basically kita akan ambil punca kuasa ni jadi kuasa. Sebab bila pindahkan punca kuasa, dia akan jadi kuasa. Kalau pindahkan kuasa, jadi punca kuasa. Tu pun benda yang kena tahu jugalah. Okay, boleh kan? Okay. So ini kita dah buat dah. 3 kuasa 6. Okay, sekarang cuba buat B. Negatif 32. So try lah. Buat dengan yang kecil dulu. Kuasa 2 dulu. Dia raya. Oh, raya Cina. Ada bunga api. Saya ingat kenapa? Saya rasa korang dah dapat dah ni kuasa berapa. Okay, saya nak tanya
Apa ni? Muhammad. Muhammad apa ni? Muhammad Adam kot saya rasa. Muhammad Adam. Berapa? Negatif 32 ni. Kalau tukar jadi nombor indeks dapat berapa? Apa kuasa apa Adam, Muhammad Adam? Oh, Adam. Muhammad Adam bin Abdul Bakar. Berapa Adam? Jadi berapa Adam? Dapat buat ke tak ni? Yang pula budak ni. Anis? Ya. Dapat berapa? Tak dapat dah cikgu. Awak buat punca kuasa berapa dah? Negatif 32 tu. 3. Lepas tu kalau tak boleh 3, buatlah 4 pula. 4 boleh tak? Yap. Dia tak semestinya 4 dapat tak? Tak. 5? Cuba 5 pula. Macam mana tadi tekan cikgu? Lupa. Nombor tu? Nombor tu, lepas tu tekan shift. Lepas tu ni, lama tu. Kat situ. Ada ni. Warna kuning tu, punca kuasa tu. Negatif. 5 dapat tak? Dapat. Negatif 2. 2. So negatif kuasa berapa? 3. Kenapa 3 pula? Ni awak buat punca kuasa berapa ni? 5. So negatif 2 kuasa 5. 5. 5 lah. Kenapa nak 3 pula? Kita mesti ikut punca kuasa apa yang kita guna. Sebab punca kuasa kalau pindah dia jadi kuasa. Jangan pergi guna 5 bantai tulis 3 pula So dah pelik-pelik dah tu. Okay. So settle lah nombor 2. Okay, nombor 3 pula. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Bila dia cakap cari nilai, maksudnya dia nak jawapan dalam nombor yang tak ada indeks. Nombor, kita cakap nombor dia lah. So contoh 3 kuasa 5 kan. So masukkan je lah dalam kalkulator. 3 kuasa 5 dapat 243. Okay, yang ini saya bagi jawapan. Awak cuba buat, saya bagi masa sikit. Kalau tak dapat bagi tahu. 5/6 kuasa 1. So ini akan dapat 125/216. So seterusnya akan dapat berapa ni? Oh ni salah ni. Ini awak akan dapat 4096. So yang ini akan dapat 125. Ya Allah, salah. 125/216. Yang ini 4096. Yang ini dapat kosong. Negatif 0.00000128. Okey. 2 minit. Tengok dapat tak? Siapa yang tak dapat tolong bagi tahu. Tak dapat. Baru saya boleh tolong. Kenapa tak dapat? Sebab ni masuk kalkulator saja.
Okay, siapa yang dah siap angkat tangan? Yang dah siap maksudnya dah check betul lah. Jawapan dia betul, sama. So, ada tu kata yang pun saya. Berapa orang ni angkat tangan ni? 7, 10. Okey, lagi 2, 4, 5. Ariana, kau dah siap angkat tangan 12. Ini Darwish, Adam Bakri dengan Wafiuddin. Boleh tak ni Darwish, Adam dengan Wafiuddin ni? Okay, Wafiuddin boleh, dapat. Darwish dengan Adam boleh tak? Masuk kalkulator je ni. Okey. So Darwish, kalau tak faham tanya saya nanti. Habis kelas. Alright. So kita move kepada soalan seterusnya. C dengan D tak dapat cikgu. Masuk dalam kereta sebiji-sebiji sama dengan dia. Dia ada kurungan kan? Masuklah dalam kurungan. So kurungan 5/6. Lepas tu baru kuasa 3 dekat luar kurungan tu. Patutnya dapat lah. Alright. So seterusnya nombor 4 diberi A darab A darab A darab A sama dengan 9 kuasa N. So dengan keadaan A dan N ialah integer positif. Apa maksud integer? Nombor bulat positif. Positif lah nombor bulat yang positif. So nyatakan nilai A dan N. Okey. Soalan ni sangat direct lah sebenarnya. Saya nak tengok awak faham ke tak konsep apa indeks ni. Okay, saya nak tanya Haziq Nizam. A tu berapa jawapan dia? Haziq Nizam, A tu apa? Dia tanya A apa? A 4. A 04. Dia kata A darab A darab A darab A sama dengan 9 kuasa N. So A tu berapa? A tu apa sebenarnya? A tu asas. So tengok siapa asas tu dekat tepi tu. Ni siapa asas ni? 9N. Siapa asas saya tanya? Oh, A. Siapa asas ni? Ni dalam bulatan ni siapa asas? 9N. Siapa asas? Saya tak tanya nombor indeks, saya tanya asas. Tengok balik nota mula-mula tadi. Asas yang mana, indeks yang mana? Apa maksud asas tu? Asas tu nombor yang mana satu Haziq Nizam? 9. 9. So A tu sebenarnya sama dengan siapa? A tu sama dengan siapa? N. Apa maksud 9N ni? Okey, saya tukarlah soalan dia. Kalau saya bagi 8 kuasa 3. So sebenarnya sama dengan apa?
8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 Kali kali 8. 8. Nampak nombor siapa yang besar sekarang? 8. 8. So 8 ni apa dia benda ni? 8 ni apa sebenarnya? Dia Asas. punya apa? Asas. So sekarang atas ni dia cakap A darab A darab A darab A sama dengan 9 kuasa N. So apa nombor asas dia? Asas dia 9. Ya, so A tu sama dengan apa? Ia sama Okey, A darab A darab A darab A dapat apa? A04. A kuasa 4 sama dengan 9N. A kuasa 4 sama dengan 9N. So A tu sama dengan siapa? N. Kenapa A sama dengan N? Sama dengan 9. A tu jawapan dia 9. So N tu sama dengan siapa? Sama dengan 4. Ya, nampak tak nombornya? Faham tak Haziq Nizam? Faham. So A darab A darab A darab A kuasa 4 sama dengan 9N. So A tu besar, 9 tu besar. So maksudnya A tu sama dengan 9. N tu tak ada nombor kan? Tapi N mesti ada nombor sebab dia darab berapa kali. Kalau N, mana boleh kira N tu berapa? So N tu berapa, tengok dekat atas asas tu berapa nombor indeks dia. So itulah indeks dia. Okay, thank you Haziq Nizam. So A sama dengan 9, N sama dengan 4. Siapa lagi yang tak faham? Boleh angkat tangan. Sebelum saya proceed. Okey ke semua? Ada yang tak faham ke? Okey Okay, tak ada angkat tangan tu maksudnya faham lah tu. Tak mengaku awak yang rugi ya. Okey, so seterusnya diberi K kuasa 7 sama dengan negatif 128. So cari K tu, cari nilai K. Apa saya cakap tadi? Kalau duduk dekat belah kiri ni kuasa, kalau kita pindah dia jadi punca kuasa. So contoh ni saya bagi kuasa 2 kan. So pindah jadi kuasa, punca kuasa 2. So sekarang ini K kuasa 7 sama dengan negatif 128. Kita nak K kuasa 7 ke kita nak K Muhammad Haziq? Kita nak K kuasa 7 ke kita nak K? Muhammad Haziq? Kita nak K. Lepas tu nak kena buat apa kalau nak K Haziq? Nak buat macam mana? Punca kuasa berapa ni? Nak buat punca kuasa berapa? Siapa punca kuasa berapa? Cuba tulis dalam ni. Buat nombor dia, apa dia, punca kuasa berapa. Ya betul. Negatif 128 punca kuasa 7. Kenapa punca kuasa 7? Sebab sini kuasa 7. Kalau bawa pergi sini jadilah punca kuasa 7. Okay, semua orang boleh kira sekarang K dapat berapa? 30 saat. Belum saya bagi jawapan. Okay, 10. 9. Ya, betul. K sama dengan negatif 2. Buat macam mana? Masuk je dalam kalkulator. Yang penting, tolong buat kurungan lah sebab dia nombor negatif Tak buat kurungan pun sama je jawapan dia sebenarnya. Tapi nak orang cakap nak selamat lah. Masuk dalam kalkulator, buat kurungan. Takut-takut boleh jadi salah sebab tak ada kurungan tu. Alright. So, settle nombor 5.
Ini satu lagi soalan nombor 6. Okey, hasil pendarapan berulang. So bila disebut pendarapan berulang dah confirm dah ni adalah nombor indeks. Sebab apa? Dia berulang nombor dia je contoh. 2 berapa? 2 kuasa 4. Macam tu. So hasil pendarapan berulang suatu nombor sebanyak n kali, kita tak tahu indeks dia berapa, ialah 7,776. Tentukan nilai n. Cuba buat. Macam saya cakap tadi, kena try and error. Masukkanlah apa-apa sahaja punca kuasa, try dengan 7,776. Okey, 1 minit bermula sekarang. Dia nak n N tu dia punya indeks atas tu. Bukannya asas. Kita tak nak asas dia. Kita nak indeks dia. Okey, boleh pergi. Siapa yang dapat jawapan tulis kat chat box. Saya nak tengok dapat apalah. You all ni. N tu sama dengan berapa? N sama dengan 6. Salah. 6 tu bukannya N tu. Kita N tu asas dia, 6 tu asas dia. Kita nak N. N tu kuasa dia, indeks dia. Tu kuasa berapa tu? 6 tu asas je. 6 kuasa berapa? So sepatutnya N tu jawapan dia 7 kuasa 4. Sekejap saya cuba. 7 kuasa tak dapat. 7 kuasa. Bukan 7 kuasa 4. Tak dapat. Adam cakap salah type. So N tu sama dengan berapa, Aira? N bukan sama dengan 6 kuasa 5, bukan? Tadi siapa tu? Putri yang saya rasa. Karisa jawab 6. Salah. So sebenarnya jawapan dia 5. Bukannya 6 kuasa 5. Adam cakap apa ni? 7 kuasa 4 dapat 3. Tak boleh buat macam tu. Saya tak suruh buat macam tu pun, Adam. Saya tak suruh buat macam tu. Saya cakap macam mana? Masukkan dalam calculator, try and error. Ni 7726 kan? Tu masukkan je. Punca kuasa, katalah saya mula dengan kuasa 3. 7, 2, 6. So dapat macam ni. So kita tak nak ni macam ni. Kita nak dia nombor cantik. So masukkan 4. Okey, dapat macam ni lagi. Tak nak. Masukkan 5. Dapat macam ni lagi. Tak nak. Masukkan 6. Okey, tak nak. 7, 6. Ya Allah, patutlah salah. 7, 6. Okay, masukkan 3. Dapat macam ni, kita tak nak Masukkan 4. Dapat macam ni juga, tak nak. Masukkan 5. Okey, dapat 6 kan. So ini 6 kuasa 5. Tapi saya tak nak 6 kuasa 5. Saya nak berapa kali tu? N tu maksudnya berapa kali kan? So siapa yang berapa kali tu? 5 tu lah berapa kali. So N sama dengan 5. Bukan kalau awak jawab N sama dengan 6 kuasa 5, automatik salah. Sebab dia cakap N kali, berapa kali. So 6 kuasa 5 sebenarnya 6 darab 6 darab 6 darab 6 darab 6. Ada 5 kali 6. Adam tak boleh buat 7 kuasa 4 darab 3. Tak boleh. Kita tak belajar indeks untuk darab dengan nombor lain Indeks mesti nombor tu sahaja.
Tak boleh suka-suka hati je nak campur. Faham tak Adam? So jangan repeat lagi kesalahannya ya. Okay. So boleh semua? Ada soalan tak sampai sini? Ada. Semua okay? Okay. Alright. So far susah ke senang ni? Bab pertama je baru. Index. Tulis kat chat kalau tak ada buka mic. Susah ke senang? Faham. Tulis kat chat, saya nak tengok ni. Susah ke senang? Okey ke tak okey kefahaman korang ni? Sebelum saya proceed. Tulislah. Ayuh. Senang kan? Senang lagi. Cikgu macam mana? Sekejap ada orang tanya saya soalan. Cikgu macam mana? Cikgu macam mana nak dapat jawapan nombor 6 sebab saya guna kalkulator putih? Awak pakai kalkulator putih ke kalkulator kelabu Haziq Nizam? Boleh tangkap tak gambar kalkulator awak, saya nak tengok. Cepat ambil gambar. Dah sini pula baca ni. Okay. So kita move kepada seterusnya sementara tunggu. Okay, dapat dah gambarnya. Oh, ni macam kalkulator saya Haziq. Okay, saya tunjuk je lah Ada juga yang ada masalah. Sekejap, saya nak share gambar ni dekat WhatsApp sini. Okay. Alright, so ini kalkulator Haziq Nizam pakai. Okay, so macam mana nak buat punca kuasa sekian kan macam tadi. Saya tekan. Awak nampak dia saya punya. Sekejap, saya tunjuk. Ini saya punya. Macam mana nak buat ni? Boleh tukar nombor ni kan? Okay. Ni saya pakai ni sama je macam awak pakai. Alright. So macam mana nak buat? Mula-mula tekan shift dulu. Shift. Lepas tu tekan ni. Yang ni lagi senang. Sebab dia tekan 2 butang je. Macam tu je. Kalau yang kelabu tadi, dia kena tekan nombor dulu. Contoh 7. Baru tekan shift. Ini. Tapi untuk yang ni terus tekan je. Shift. Ni dia akan keluar macam ni. Ada 2 kotak macam ni. So sini masukkan punca kuasa berapa. Sini masukkan berapa. So cuba sini masukkan 7. Sini masukkan 7, 7, 7, 6. Cuba Haziq Nizam. Dapat tak 6 jawapan dia? Sorry, nampak hidung ni. Yang mana yang lain yang pakai kalkulator ni pun sama juga cara tekan dia. Kalau nak tekan kuasa berapa yang lebih daripada 3, tak payah tekan shift. Tekan ini sahaja. Nombor bla 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 21, lepas tu tekan ni kuasa 10. Contoh gitu. Ni lagi senang lah. Kalkulator ni sangat mudah lah bagi saya. Saya dulu pun pakai kalkulator kelabu juga. Tak pakai kalkulator yang ni. Okay. Alright. So kita akan pergi kepada 1.2, praktis 1.2. Sebab kita dah settle dah hukum indeks tadi. So ada berapa hukum indeks tadi kita buat? Saya nak tanya. Aiman. Berapa hukum indeks tadi kita buat Aiman? Apa hukum indeks yang kita buat tadi? Ada berapa banyak hukum indeks yang awak perlu tahu? Aiman. Cepat-cepat. Tulis dekat chatbox Aiman kalau tak boleh nak cakap. Jangan palau saya. Kalau tidak saya kick awak. Saya admin, saya boleh kick. 6 cikgu. 6. Yang pertama apa dia Aiman?
Yang pertama apa dia, Aiman? Belum sempat salin Cik. Sorry? Tak sempat salin? Ayo. Okay, Alif, Aiman. Tadi Sorry, tadi? dia punya skrin gelap. Lepas tu keluar. Lepas tu rejoin balik. Baru okey semua. Oh, kenapa tak khabar? Kenapa tak bagi tahu? Okay, Alif Aiman cakap ada 6. So, apa yang pertama Alif Aiman? Hukum indeks yang pertama apa dia? Kalau apa, jadi apa? Cepat. Sementara dia tengah menaip tu, kita nak tanya orang lain juga. Yasmin. Yang kedua apa dia, Yasmin? Kalau apa, Yasmin? Awak cakap kuat sikit dulu sekejap lagi. Biasa suara awak slow. Cepat. Alif Aiman, apa yang pertama? Yasmin yang kedua. Yasmin, apa dia Yasmin yang kedua? Cakap. Asas sama. Bukan. Kita ada 6 hukum indeks. Yang pertama apa? Yang kedua. Saya nak dengar yang kedua daripada awak. Apa dia yang kedua? Dah tulis dah tadi dalam nota. Salin ke tak? Sorry. Kedua apa dia? Kalau apa jadi apa? Apa yang awak salin nombor 2 tu? Nombor 2. N kuasa? Sekejap. Alif Aiman. Hilang dah, lesap. Apa yang pertama Alif Aiman? Kita KIV dulu, dua-dua ni. Tapi tak bermaksud selamat ya. Okey, Wafiuddin. Yang ketiga apa dia Wafiuddin? Masalah korang ni. Darwish, yang ketiga Darwish. Darwish, yang ketiga. Tak dengar ke suara saya ni? Aira Kaisara. Yang ketiga Aira. Satu per N kuasa 3. Dia akan jadi apa? Sama dengan N negatif. N kuasa negatif 3. So dia nak cerita pasal apa hukum yang ketiga ni? Kalau kuasa dia positif dekat bawah, naik jadi negatif. Kalau kuasa dia negatif kat bawah, naik jadi? Positif. So dia akan terbalik nombor tu. Kalau 1/7 kuasa 2, so sama dengan 7 kuasa negatif 2. Gitu. Kalau 1 kuasa 4 negatif 3, dia akan dapat 4 kuasa 3. Dia akan terbalik. Thank you Aira. Okay, next saya nak Ariana. Yang keempat Ariana. 6 kuasa 2/4.
6 kuasa 24. So sama dengan apa 6 kuasa 24 tu? Dengan 4 punca kuasa N kuasa 2. So kalau macam ni kita nak cakap apa sebenarnya? Apa yang kita nak cerita hukum indeks dia ni? Kalau ada kuasa Ada kuasa dalam bentuk apa ni? Bentuk apa ni kuasa dia ni? pecahan. Pecahan. Yang bawah tu akan jadi apa? Punca kuasa. Yang atas akan jadi? Yang atas akan jadi kuasa. Ya. So kalau setiap kali jumpa indeks yang ada pecahan, yang bawah akan jadi punca kuasa, atas akan jadi kuasa. Thank you Ariana. Okay, next saya nak Anis. Yang kelima cikgu. Yup. Yang kelima dalam kurungan N kuasa 2 tutup kurungan kuasa 4 sama, dia akan jadi sama dengan N kuasa 8. So dia sebenarnya operasi apa kalau ada kurungan? Darab. Ya, operasi darab. Setiap kali jumpa nombor indeks yang ada dalam kurungan, contoh 2 kuasa 2, lepas tu ada kuasa 3 kat luar, maksudnya kena darab. Kalau contoh saya bagi 1, tak nak 1 dah. Contoh saya bagi 4 N kuasa 3, kat luar ni 2. Jadi macam mana Anis? Kena buat apa? Darab 4 N darab 2 4 darab 2 N kuasa 3 darab 4 darab 2 ke 4 kuasa 2? 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 sebab 4 ni sebenarnya kuasa dia 1. So 1 darab 2 dapatlah 2. So 4 kuasa 2, N kuasa berapa sekarang? 5. Kenapa 5? 3 darab 2. N kuasa? 6. N kuasa 6. Bukan tambah Kalau nampak operasi darab tu saja baru tambah. Yang ini tak boleh tambah lah. Ni kena kembangkan masuk dalam. So 4 kuasa 2, N kuasa 6. Okay, thank you Anis. Okay, yang terakhir. Yang ke-6. Ahmad Danish. Yang ke-6. N kuasa kosong. Apa maksud N kuasa kosong tu? N kuasa kosong sama dengan berapa? 1. 1. Kalau 7 kuasa kosong sama dengan berapa? 1. So apa kesimpulan yang awak dapat? Setiap kali kalau jumpa kuasa kosong, sebenarnya dia sama dengan? 1. Sama dengan 1. Itulah dia nak cerita. Okay, kita back tadi. Yang pertama. Apa tadi saya tanya? Alif. Apa dia? Hukum indeks yang pertama Alif. Alif Aiman. Hukum indeks yang kedua Yasmin. Dah habis dah 6 ni. Tinggal korang 2 je. Yang kedua? N kuasa 6. Sorry. Tak dengar. N kuasa 6. Apa yang N kuasa 6? Tiba-tiba. Apa maksud N kuasa 6 tu? Hukum yang kedua ni nak cerita pasal apa? Ni siapa yang tak sebab salin tadi? Hukum yang kedua ni nak cerita pasal apa? N dengan N asal sama. Okey, sama. Okey, lagi? Lepas tu 6 dengan 2 tu tolak. Kenapa tolak? Tapi kat tengah-tengah tu kan bahagi. Sebab apa? Tukar. Sebab kalau jumpa indeks, soalan indeks yang asas dia sama, bahagi, dia akan jadi tolak. Faham Yasmin? Faham. Kena pandai cakap sikit, explain macam mana. Okay, thank you. Okay, last Alif Aiman. Dia yang mula-mula, dia yang terakhir dah ni.
Cepat Alif, cepat. Jangan buang masa. Hilang terus. Mana dia? Berani dia menghilangkan diri. Tak boleh jawab, cakap je dah tak tahu. Sekejap saya nak WhatsApp dalam grup. Tak apa, kita ada hari-hari lain lagi ya, Alif Aiman. Okay, saya tukar soalan Alif Aiman tadi, saya nak bagi dekat Muhammad. Apa ni ya? Apa ni ya? Muhammad Arif. Tak kena lagi dia hari ni. Apa yang pertama Arif? Hukum indeks yang pertama. N darab. Terangkan je. Saya nak tahu. Kalau kuasa yang sama, apa dia? Apa yang berlaku? Kalau darab jadi? Darab jadi tambah. Kalau darab jadi tambah. Tu je sebenarnya nak dengar. Ingat, semua hukum indeks ni hanya boleh dipakai untuk nombor 1 dengan nombor 2 lah. Hanya boleh dipakai kalau asas dia sama sahaja. Kalau contoh saya bagi, ni, tepi ni. M kuasa 4 darab N kuasa 5, dia boleh tambah tak? Tak boleh. So jawapan akhir dia akan jadi M kuasa 4, N kuasa 5. Itu sahaja. Ingat, tambah dengan tolak hanya boleh menggabungkan asas yang sama. Gitu. Dapat Alif? Minggu depan hari awak pula ya. Okey, gitu lah. So kena ingat ni. Asas yang sama saja untuk nombor 1 dengan nombor 2. So saya terangkan balik sekali lagi. Okey, hukum indeks kita ada 6. Yang pertama, kalau darab dia akan jadi tambah. Indeks lah yang tambah, bukannya asas Indeks saja. Kita duk cerita pasal indeks ni, hukum indeks. So yang kedua, kalau bahagi dia akan jadi tolak. Indeks tu yang akan tolak. So yang ketiga, kalau 1 per apa, indeks dia tu bawah tu positif, naik atas dia akan jadi negatif. Kalau bawah dia negatif, naik atas dia akan jadi positif. So yang ketiga, kalau indeks tu pecahan, bawah tu punca kuasa, atas tu kuasa berapa. Yang kelima, kalau ada kurungan, ada indeks dalam dia, so ada lagi satu nombor kecil kat luar, so itu darab. Mesti darab dengan semua yang ada dekat dalam. Tak bolehlah darab dia sahaja, yang sebelah tu sahaja. Kalau ada 24 N kuasa 3, dah tutup kurungan, kuasa 2. So, 2 yang kecil atas tadi, mesti pergi kat 24, mesti pergi dekat N kuasa 6 tadi tu. Tak boleh pergi dekat N kuasa 6 saja. Dan yang terakhir, apa-apa sahaja indeks kosong, apa-apa asas yang indeks dia kosong, kuasa kosong, dia akan sama dengan 1. Tak kisahlah 100 kuasa kosong ke, 700 kuasa kosong ke, even 1,000,000 kuasa kosong pun sama dengan 1. Kalau tak percaya, boleh tekan kalkulator, 85 kuasa kosong. 1 juga jawapan dia. Okay, boleh Alright. So ini soalan yang diberikan kepada anda semua untuk jawab sekarang. Okay. So kalau yang ni macam mana? Kita pergi nombor 5 dulu Nampak tak? Dia ada 8/5 kan? So mesti darab 2-2. Tak boleh darab 1 saja. Mesti darab 2-2. Atas dan bawah. Okay, so boleh mula menjawab sekarang. So semua sekali ada 6, 7, 8, 9, 10. Sekejap saya tegakkan skrin lah bagi nampak semua soalan. You all boleh jawab terus semua. Okay, so soalan dia permudahkan. Yang nombor 6 dengan 7 tu saya nak positifkan. Okay, boleh mula jawab sekarang. Siapa dah siap angkat tangan ya. Tak faham tolong tanya. Permudahkan tu maksudnya kira lah.
Okey, sebelum korang kira tu kan, saya tunjuklah sikit Sebab ni ada macam baru sikit lah. Tak adalah baru sangat pun. Okey. Kalau yang satu tu saya rasa tak ada masalah. Korang boleh terus proceed kan. Tapi yang kedua ni, awak nampak dia ada 48, R kuasa 21 dengan 6, R kuasa 14. Asas dia siapa? Asas dia hanyalah R. Sebab R tu yang ada indeks. 48 dengan 6 tu bukan asas. Asas tu adalah nombor yang ada indeks lah. So which is R lah. Nombor ke huruf ke tak kisah. So 48 dengan 6 ni bahagi je macam biasa. So ini bahagi kan. Contoh saya buat 2 N kuasa 7 darab 4 N kuasa 5. So dia akan jadi 2 darab 4, 8 N 7 tambah 5. So 8 N kuasa 12 macam tu. Nampak tak? Yang ni nombor ni darab je macam biasa. Yang ini ikut hukum indeks. Sekarang operasi darab, so jadi tambahlah. Okay, faham tak? Ada soalan tak? Okay. Alright, boleh sambung buat. Nombor 10 Bahagi pun sama, darab pun sama. Kalau yang tak melibatkan asas, boleh je. Teruskan. Saya nak jawapan Sebelum habis kelas ni saya nak jawapan. Nombor 1 tu 12 kuasa 11. Ya. Kenapa? Orang lain nampak tak skrin saya? Aira nampak tak skrin saya? Nampak? Nama Aiman, kenapa? Awak lag ni? Kejap, saya stop sharing kejap. Saya try. Saya stop sharing. Saya share balik. Sabar. Share screen. Okay, sekarang nampak tak skrin saya, Aira? Nampak? Okay. Aiman nampak tak? Alif Aiman. Lagi. Nice dulu lah tu. Lepas tu saya hantar gambarnya. Um,
Ada soalan tanya ya.
Okay, Ahmad Danish dah sampai mana? Dah Dah siap? siap. Hantar. Hantar. Saya nak tengok. Aiman, Aisyah Safia, Alif Aiman, Ariana, Aira Kaisara, Darwish, Haziq Nizam, Muhammad Haziq, Muhammad Adam, Muhammad Arif, Anis. Ikut ni. Saya sudah confuse. Putri ke Karisa? Lepas tu Yasmin. Hantar saya nak tengok. Ke tak tengok bunyi tu. Okey. Cepat sikit Yasmin. Pandai. Hantar saya nak tengok. You all jawab macam mana. Bagus. Ini saya rasa siapa ini? Danish. Boleh Danish, bagus. Baru 2 orang je, Danish dengan Ariana. Angkat tangan yang dah hantar. Yang saya dah buat macam ni, boleh angkat tangan. Saya tengok siapa yang tak hantar lagi. Tak ada pula lain ni. Nak angkat tangan Danish, angkat tangan. Awak dah siap kan? Nak gambar Ariana ni. Ini jam. Gambar lambat lah. Aduh. Aku nak bikin acting ni. Haziq Nizam, 1 betul, 2 betul, 3. Haziq, kenapa? Haziq Nizam, kenapa 7 tambah 4 tu operasi apa tu? Per tu. Per operasi apa Haziq Nizam? Oh, Haziq Nizam, tanya awak ni. Apa maksud per? Bahagi. Hello? Haziq Nizam, per tu operasi apa? Bahagi. Bahagi tu buat apa tu? Bahagi patutnya jadi apa? Tolak. Tak, tu dah salah kat situ. Lepas tu nombor 4 pun salah juga. Kita cakap apa? Kalau ada kuasa dekat luar tu, kena darab untuk okey, sorry. Betul. 6 kuasa 21 betul. Sebab 6 tu asas. Ini ada nombor. Okey, ni betul. Okey. Satu je salah. Nombor 3. Ariana. Beria dia buat. Tak payah buat macam tu Ariana. Tolak je macam biasa. Tak payah cancel. Lambat buang masa. Okay. Alright. Okay. Okay, bagus. Betul semua Ariana. Okay, next Aira. Alright, betul semua.
Next, Hanis. Hanis tanya saya ni macam soalan nombor 3 macam mana nak buat. Nombor 3 tu bahagi. So bahagi jadi apa? Per. Nombor 6 salah Hanis. Ha, 6 salah. Tengok balik betul-betul. Apa dia? Tengok kat nota tu. Muhammad Haziq. Okay, betul. Aisyah Safia. Okay. Alright. Okay. Bagus, betul juga Aisyah Safia. Betul semua. Okay. Alif Aiman. Okay, betul. Arif. Arif, saya tak nak hantar macam ni kerja. Saya nak jalan kira abang. Saya tak nak awak hantar macam ni kat saya. Saya tak nak, saya tak suka. Saya nak tengok jalan kerja awak macam mana awak dapat. Tulislah soalan, tulis jalan tepi tu apa dia yang awak buat. Kalau tolak, buatlah tolak. Itu 6 ke atas sekali tu? 6 je ke jawapan dia. Sepatutnya apa? 12 kuasa 6. Sebab tu saya tak suka macam ni. Hantar balik. Jangan malas. Matematik ni memang kena rajin. Okey, so yang dah hantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada, ramai lagi tak hantar ni. Okey, siapa yang dah hantar kat tangan? Saya tahu 8 orang. Siapa dah hantar kat tangan? Termasuk Arif lah angkat tangan sekali. Ha, 5, baru 5. Danish. 6, 7. Ariana seorang lagi, 8. Darwish kan? Danish tak ada lagi. Adam. Dua-dua Adam tak ada lagi. Adam seorang lagi ada kan? So buat. Okey. Yasmin pun dah hantar. Ni Karisa ke Putri ni tak hantar lagi. Yasmin pergi tandas. Yasmin hantar Yasmin ya. Okey. So baru 8 orang yang hantar kerjanya. Alright. So sementara kawan awak tu tengah buat yang ini, kita ada lagi baki 7 minit lagi kan? Okay, so saya nak bagi tahu teruslah homework dia apa. Saya hantar dalam grup Karisa. Okay. Homework. Practice 1.2. Form 2. Forward. Form 2 apa? Okay. So itu homeworknya. Homework practice formative 12.1. Jadi 12.2. Saya tunjuklah macam mana nak buat. Saya tunjuk macam mana nak buat. Apa yang kita buat. Adam lah pula. Okay, so ayat saya kat sini, homework practice formative 1.2, nombor 1 sampai 13, B dengan D saja. So practice 1.2 ini kan. So ada. Saya suruh jawab sampai nombor 13. So 1, B dengan D. 2, B dengan D. 3, B dengan D. 4, BD. 5, BD. Tapi kalau nombor 9 ni, dia tak ada B dengan D kan. Dia tak ada ABCD. Jawab 3 je. Jawab C je atau jawab yang ketiga sahaja. Ni saja.
So yang ni kan 10, 11 ni ada ABC je kan. So jawab C sahaja. Yang ni jawab BD balik. Ini pun jawab BD balik. Faham tak arahan saya ni? Faham tak Ariana? Saya suruh buat apa? Faham Okey. So tolong siapkan kerja dalam kelas ni dulu. Lepas tu sambung dengan homework ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Macam banyak kan 24 kan. Tapi sebenarnya mudah je. Dia suruh tukar jadi kepada apa yang dia minta tu. Macam soalan saya tadi. Cuma saya bagi sikit je kan. Ni banyak sikit. Okay, so kita end kelas ni awal sikit lah. So tolong siapkan dan hantar ya. Tak hantar saya tuntut. Okay, itu saja kelas kita untuk hari ni. So jumpa lagi next week dengan topik yang sama dan kita akan masuk bab 2 pula. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.